Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So guys, hari ni aku nak ceritakan dekat korang 5 legenda cerita seram yang terkenal di Malaysia. Cerita ni bukannya berniat untuk menakut-nakutkan korang, tapi untuk share saja cerita yang pernah famous kat Malaysia. Dan tak ada paksaan pun untuk korang percaya ataupun tak, tu terpulang masing-masing. So kepada yang belum subscribe, kalau korang suka cerita macam ni, korang jangan lupa subscribe dekat bawah, jangan lupa like dan tinggalkan komen korang, okay? So, jom kita mulakan. Oh, kalau kamu rasa kamu ada pengalaman seram yang menakutkan, korang nak share dengan channel ni, korang jangan lupa emailkan cerita korang dekat alamat email ni. Sebab nanti aku akan buat satu video untuk korang. Korang cuma perlu bersabar je, okay? Dan aku terima semua email korang. Tapi kali ni aku nak share cerita ni untuk korang. Aku akan cerita daripada yang biasa-biasa kepada yang lebih seram. So korang tengok video ni sampai habis, okay? Cerita yang pertama ialah merman. Masa tahun 2006, Malaysia pernah digemparkan dengan cerita-cerita wujudnya merman di Malaysia. Selepas tersebarnya gambar-gambar yang kononnya diambil oleh seorang nelayan yang berada di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Kalau kamu tak tahu apa maksud merman ni dalam bahasa Melayunya, ikan duyung versi lelaki. So merman ni kononnya dia punya saiz badan bentuk lelaki dewasa. Merman ni juga wujudnya ada 2 sirip panjang yang seakan-akan telinganya di kepalanya. Dan merman ni banyak sirip yang terdapat di badannya. Dari kepala sampai kaki semua bersirip. Kamu boleh tengok gambar ni. Tapi ada ahli konspirasi yang lain percaya yang ini rupa cubaan untuk menutup lebih banyak merman di Malaysia. Bagi korang cerita ni betul ataupun tak, wallahualam. Tapi bagi aku tak logik lah untuk percaya merman ni ada di Malaysia. Okay? Kalau merman ni betul-betul wujud, mungkin akan lebih banyak lagi gambar yang keluar, kan? Kalau kamu selalu di Lebuh Raya Karak ni, mesti kamu pernah dengar pasal Volkswagen kuning. Mustahil kamu dah pernah dengar. Aku yang tak pernah lalu ni pun aku dengar. Okey, ceritanya, kenapa Lebuh Raya Karak ni terkenal? Sebab jumlah kemalangan tertinggi di Malaysia, di Lebuh Raya Karak ni. So, banyak cerita-cerita seram yang tersebar di sekitar. Salah satunya iaitu Volkswagen kuning lah. Kononnya kalau kamu limpas di Lebuh Raya Karak ni pada waktu malam, kamu akan rasa seram. Tapi tak lama kemudian kamu akan jumpa dengan satu Volkswagen kuning. Volkswagen kuning ni bila kamu mau mandu, dia potong kamu. Bila dia potong kamu, lepas tu sudah dia potong kamu, dia bawa kereta pelan-pelan. Yang kita ni pun tak sabar betul mau jalan, kan? Dia bawa slow sampailah kita potong keretanya. Lepas tu bila di depan kamu jumpa balik Volkswagen kuning tu, macam tu juga ceritanya. Dia bawa slow, lepas tu kamu potong. Perkara tu berulang sampailah kita sedar rupanya kereta tu is kereta yang sama saja. And then sampailah kita sedar rupanya tiada orang yang pandu kereta tu. Konon kalau kamu mau hindar daripada perkara tu, kamu tak boleh potong dia. Kamu mesti tunggu syak di belakangnya. Biarpun dia bawa lambat gila-gila, kamu tunggu syak. Konon lah. Tapi ada juga cerita, kalau lepas kamu potong kereta tu terus pecut laju, lepas tu hilang. Aku pun tak tahulah cerita ni asli ataupun tak. Tapi kalau kamu ada pengalaman, kamu komen di bawah, okay? Cerita yang ketiga iaitu Proton Wira. Aku tak pasti berlaku di mana. Ceritanya begini. Satu hari tu ada pasangan suami isteri. Dorang ni baru balik daripada menghadiri majlis perkahwinan lah. So, dorang pun jalan malam. Biasa kalau malam kan jalan tak jam. So, dorang baliklah malam. Lepas tu, dalam perjalanan, tiba-tiba kereta dorang mati. So, si suami ni pun terkejut lah sebab dia baru siap servis keretanya tu, tiba-tiba mati. So, dia try kasih hidup, tak boleh hidup. Di luar pula kawasan gelap betul. Dorang macam kawasan hutan berbukit. So dia pun bagi tahu bininya yang dia mau keluar, mau cari bantuan. Sebab line pun tiada waktu tu. So si isteri ni pun risaulah sebab takut ada binatang kah di luar, kan, ataupun apa-apa kah terlanggar kereta kah sebab keadaan terlampau gelap. Tapi si suami ni tetap juga dia mau keluar waktu tu. So dia suruh isterinya duduk dalam kereta lah. Lepas berapa minit suaminya keluar, tiba-tiba si isteri ni dengar suara hentakan kuat di bumbung kereta. Bumbung atas kereta tu. Lepas tu ada bunyi aneh lah, macam pelik lah bunyi tu. Tapi si isteri ni dia tak fikir negatif waktu tu, dia fikir positif. Oh mungkin ada haiwan yang lintas dorang punya kereta tu, kan.
So ndak lama kemudian datang satu kereta berhenti. So bila dia nampak si isteri tu, orang dalam kereta tu keluarlah, dia mau dekat si isteri tu. Tapi ndak sampai berapa saat orang tu masuk balik keretanya, lepas tu jalan. Jadi si isteri ni pun macam bingung, tapi ndak apa, dia tunggu Syak sabar, dia tunggu Syak suaminya balik. Lepas tu ada lagi kereta singgah, lepas tu jalan macam tu saja. Sampailah ada satu kereta polis yang lalu kawasan tu, dorang berhentilah. Lepas tu polis tu dia ambil pembesar suara, dia suruh si isteri ni keluar dari kereta tu slow-slow. So si isteri ni pun ikutlah juga cakap polis tu. Dia keluar kereta tu slow-slow. Sampai Syak dia di kereta polis tu, dia rasa tertanya-tanya. Lepas tu dia toleh kereta Proton Mira dorang. Dia nampak suaminya sedang dijama oleh sesuatu makhluk. So polis tu pun cepat-cepat bawa bininya pergi dari tempat tu. Lepas sejak kejadian tu, cerita ni terus tersebar di seluruh tempat. Tak pasti di mana. Cerita yang keempat ni, orang Sarawak mesti tahu, iaitu hantu Janet Sarawak. So, masa tahun 1960-an macam tu lebih kurang, Sarawak digemparkan dengan satu cerita tentang hantu Janet. Kalau kamu mau tahu, sebenarnya hantu Janet ni bermula daripada kes kehilangan satu orang jururawat Hospital Awam Sarawak, HUS masa tu. So, si Janet ni jururawat lah di hospital tu. Masa tu banyak kes penculikan berlaku lah di kawasan Sarawak tu. Kononnya, ini dikaitkan dengan satu ritual semah. Kalau kamu tak tahu, aku tak tahu cara sebutnya semah ke, semah ke kan. Tapi ritual semah ni ialah satu kepercayaan di mana kalau kita mau bina satu bangunan, kita perlu buat pengorbanan untuk buat roro ataupun penunggu-penunggu tempat tu senang ataupun tak terganggu dengan dorang punya pembinaan. So macam dorang buat pengorbanan untuk kesejahteraan tempat tu konon lah, dan dorang mau kukuhkan lagi bangunan tu supaya tak runtuh. So dorang buat ritual tu sebab kepercayaan yang macam tu. So masa tu dorang Sarawak tengah dalam pembinaan jambatan Satok masa tu. So bila si Janet ni hilang, polis pun cakap mungkin ada kaitannya dengan pembinaan jambatan Satok ni. So sampailah beberapa hari kemudian, polis pun jumpa mayat si Janet ni tanpa kepala. Sebab ritual tu kamu perlu ambil anak dara ataupun yang masih perawan lah, anak dara muda, untuk dikorbankan masa pembinaan sesuatu bangunan tu. Tapi dorang tak perlukan semua pun, dorang cuma perlukan kepalanya, kepala mangsa, dan kepala mangsa pun ditanam di tiang-tiang konkrit bangunan tu supaya bangunan tu lebih kukuh, konon lah. So polis pun percaya mungkin dia ada kaitan dengan jambatan Satok tu, tapi tiada penyiasatan lanjut dilakukan. Just polis konfirmasikan itu sejak. Lepas tu keluarga si Janet ni pun rasa sedih lah. And then dorang pun kuburkan si Janet ni dengan baju yang serba merah, dengan kasut merah. Mengikut kepercayaan Cina pula, kalau orang meninggal, lepas tu dia dikuburkan dengan pakaian serba merah. Kononnya mayat orang yang meninggal tu, semangatnya boleh bangun balik dan balas dendam sama pembunuhnya. So keluarga si Janet ni percaya. Dan untuk info korang, Janet ni merupakan turunan Tionghoa lah. So mengikut kepercayaan dorang macam gitu. So start daripada situ bermulalah penampakan hantu Janet di Sarawak. Antara cerita-cerita penampakan hantu Janet ni, kononnya orang di sekitar situ selalu nampak orang berpakaian merah, serba merah, tengah naik motor lalu kawasan tu. Ndak pun dorang nampak orang pakaian merah ni, dia naik feri merentasi sungai Sarawak. Lepas tu bila Syak sudah sampai di seberang, duit yang orang tu bayar akan bertukar menjadi daun ataupun duit palsu. Duit palsu yang selalu digunakan kaum Cina masa upacara kematian. So start daripada situ, pihak operasi feri ndak mau beroperasi selepas jam 10. Aku ndak pasti betul atau ndak, tapi orang Sarawak komen di bawah. Penduduk-penduduk di kampung Kudai dengan juga kampung Bintangor pun selalu tengok penampakan hantu Janet ni. Sampaikan dorang sebut namanya pun dorang ndak berani.
sebab takut diganggu oleh hantu Janet tu. Ada juga pihak hospital di Hospital Awam Sarawak mengesahkan yang dorang nampak kelibat hantu Janet ni di hospital dorang. Bukan tu saja, si hantu Janet ni selalu tahan kereta-kereta. Lepas tu, bila dia suruh kereta tu pergi satu destinasi, masa dorang sampai sudah destinasi tu, si orang hantu Janet ni akan hilang. Lepas tu dia akan tinggalkan bau yang sangat busuk. Disebabkan cerita hantu Janet ni terlalu terkenal di Sarawak, Malaysia, di mana-mana terlalu terkenal. Sampailah di negara Jepun pun pasal hantu Janet ni pun sangat terkenal. Sampaikan pada tahun 1987 sampai 2002, si Yuzo Takada ni dia rilis satu cerita berdasarkan cerita si hantu Janet ni. Cerita tu mengandungi sampai 40 jilid. Kalau kamu tak tahu, cerita tu ialah komik Jepun ataupun manga. Cerita hantu Janet ni ditulis dalam tajuk EX3 Ice. Dalam bab The Red Rain of Malaysia. Lepas tu pada tahun 1993, komik yang ditulis oleh si Yuzo Takada ni pun memenangi anugerah Kodansha Manga. Bukan saja komik yang ambil cerita si Janet ni, tapi video game online pun ambil cerita si Janet ni sebagai satu watak dalam game Ghost Trapper. So cerita yang terakhir ialah DJ radio. Cerita ni berlaku dalam era 1990-an macam tu, yang berkisahkan tentang seorang DJ radio dan pemanggilnya. Okay. Si DJ radio ni, biasa kalau DJ dia ada satu segmen kan. So segmen si DJ ni, pemanggil boleh call dia orang tengah malam dan menceritakan kisah-kisah seram dia. Bagi aku kan, segmen ni menarik tau, tapi agak menyeramkan lah. So nak dijadikan cerita, satu hari si DJ ni pun macam biasalah on air tengah malam. So dia pun terima satu panggilan daripada seorang lelaki. Dan seorang lelaki ni pun dia cerita dia punya kisah seram. So dia cakap masa tu dia tengah on the way. So dalam kereta tu ada ibu bapanya, isterinya dan juga dia ada bayi. So bila dia jalan-jalan tu, semua ahli keluarganya tertidur kecuali dia. So dia bila dia tengok familynya semua tidur, dia pun rasa mengantuk. Dia rasa mengantuk waktu tu. Tiba-tiba dia nampak ada lori dari arah bertentangan, macam mau langgar keretanya. So dia pun macam terkejut. Tapi yang hairannya, lori tu just limpas dia punya kereta. Means dia punya kereta macam tembus. So tak lama, dalam beberapa minit, ada lagi lori macam tu tembus dia. So perkara tu berulang-ulang. Sampailah dia perasan ada satu lori yang macam kejar dia. So dia pun macam rasa takut waktu tu. Dia pecutlah keretanya. Bila dia pecut keretanya bertembung dengan satu kereta yang dari arah depan. So keretanya pun hilang kawalan dan terbabas. Termasuk dalam jurang lah. Dia ceritalah dengan DJ tu, termasuk dalam jurang yang dalam. So dia, pemanggil tu pun cakap semua ahli keluarganya terbunuh, termasuk dia. Okay. So lepas je talian tu dimatikan, si DJ ni pun fikir, mungkin orang yang call tadi tu just prank dia lah, just mau kasih takut-takut dia kan. So sampailah besok pagi, si DJ ni dia terbaca satu surat khabar di muka depan tulis tentang satu family yang terbabas. So sama dengan yang lelaki cerita tu semalam. So dia pun terkejut. Dan dia pun cepat-cepatlah cek rakaman sebab setiap perbualan dirakam kan. So bila dia cek rakaman yang semalam tu, bunyi dia tak ada langsung. Bunyi sunyi sepi. Bunyi suara dia satu orang saja. So DJ tu pun bingung. Dan cerita ni menyebar di mana-mana. Aku tak pastilah di mana, tapi dia pada tahun 90-an lah. Kalau kamu pernah dengar cerita ni, kamu jangan lupa komen di bawah, okay? So itu saja cerita untuk kali ni. Stay tune untuk next video untuk yang lebih seram. And yeah, jangan lupa subscribe and thumbs up, okay? Bye-bye.